Selamat datang ke Malaysia. Adakah itu yang akan kita ucapkan kepada ribuan Rohingya dikhawatirkan terperangkap dalam pertempuran di barat Myanmar? Apakah pendapat Anda? Rakhine, kira-kira 70.000 etnik Rohingya dikhawatirkan terperangkap dalam pertempuran di barat Myanmar ketika peperangan antara kumpulan tentara etnik bersenjata, tentara Arakan, dan tentara Myanmar. Pasukan kini menyerang kedudukan junta tentara Myanmar di kawasan pesisir pantai bersempadan dengan Bangladesh. Timbalan Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kerajaan Perpaduan Nasional NUG Myanmar, Aung Kyaw Moe, berkata mereka kini tidak mempunyai tempat perlindungan untuk melarikan diri lagi. Mereka tidak mempunyai tempat untuk lari lagi katanya kepada Reuters. Serangan ke atas Maung Dao adalah yang terbaru sejak beberapa bulan pemberontak menyerang junta Myanmar. Junta Myanmar menggulingkan kerajaan dipilih secara demokrasi dalam rampasan kuasa pada Februari 2021. Namun kini kedudukannya semakin lemah di bagian besar negara itu. Menurut yang berjuang untuk otonomi bagi wilayah Rakhine Myanmar, penduduk bandar Maung Dao, kebanyakannya Rohingya, diminta meninggalkan kawasan itu sebelum serangan dilancarkan ke atas penempatan berkenaan. Kami akan menyerang baki pos junta yang tinggal, katanya dalam satu kenyataan sambil meminta penduduk menjauhi kedudukan tentara di Maung Dao. Sementara itu, juru cakap junta tidak memberikan sebarang komen. Ribuan Rohingya melarikan diri ke Bangladesh bulan lalu bagi mencari tempat perlindungan lebih selamat daripada konflik yang semakin meruncing, walaupun negara jiran itu enggan menerima lebih ramai pelarian. Mereka terpaksa melarikan diri susulan pertempuran di Bandar Bidong, sekitar 25 km ke timur Maung Dao, yang ditawan oleh selepas pertempuran sengit di mana kumpulan memberontak itu dituduh menyasarkan komuniti Rohingya. Bagaimanapun menafikan dakwaan terbabit, dan Rohingya berdepan dengan penganiayaan di Myanmar selama beberapa dekad lalu. Hampir sejuta daripada mereka kini tinggal di kamp pelarian di daerah sempadan Bangladesh, Cox's Bazar, selepas melarikan diri dari tindakan kejam diketuai tentara Myanmar di Rakhine pada 2017. Banduan disiasat liwat rakan banduan lain. Kota Kinabalu, seorang banduan yang disabitkan kesalahan membunuh berdepan siasatan baharu selepas didakwa meliwat banduan lain di penjara pusat Kota Kinabalu di sini. Suspek warga Filipina yang dijatuhkan hukuman penjara 40 tahun dengan 12 sebatan kerana membunuh pemandu e-hailing 5 tahun lalu dikatakan melakukan perbuatan liwat terhadap mangsa sama beberapa kali. Sumber berkata mangsa diugut menggunakan senjata tajam buatan sendiri ketika kejadian itu berlaku. Mangsa kemudian terpaksa berdiam diri kerana bimbang dibunuh oleh suspek. Mangsa hanya memaklumkan kepada doktor berkenaan kejadian itu selepas mangsa sakit dan terpaksa dimasukkan ke hospital baru-baru ini, katanya. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda, ketika dihubungi mengesahkan mengenai kejadian berkenaan. Katanya pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada 30 Mei dan kertas siasatan dibuka pada 31 Mei lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan kerana meliwat.
Woi, turun tingkap kau. Tular di media sosial, perbuatan terkutuk oleh sepasang kekasih yang melakukan aksi tidak normal, tidak senonoh, di perkarangan masjid. Pasangan tersebut tidak mempunyai ikatan yang sah. Berikutan daripada kejadian tersebut yang sedang tular di media sosial, pemilik kepada kendaraan Axia tersebut telah dikecam hebat dan terdapat juga ancaman-ancaman keselamatan yang telah dilempar kepada pemilik kendaraan tersebut. Sesudah itu, seorang individu tampil untuk menerangkan hal sebenar sekaligus membersihkan nama pemilik Axia tersebut. Menurut kepada individu tersebut, pemilik kendaraan Axia itu merupakan ayah beliau. Ayah beliau adalah seorang persara guru dan kini seorang imam surau. Nama ayah individu tersebut serta alamat rumah mereka telah ditularkan berikutan rakaman video tersebut yang telah menunjukkan nombor pendaftaran kendaraan. Hanya dengan carian internet, netizen dengan pantas menemukan data pemilik kendaraan di atas talian. Difahamkan kendaraan tersebut telah digunakan oleh adik bongsu beliau yang telah meminjamkan kepada rakannya dengan alasan menghantar kawan mereka ke klinik. Pada waktu tersebut, adik bongsu beliau berada di perpustakaan dan tidak ada kena-mengena dengan kejadian yang tular itu. Individu ini turut menjelaskan bahwa kereta Axia itu direhatkan beberapa minggu kerana banyak ancaman-ancaman yang telah dibuat oleh orang ramai yang masih belum tahu akan kejadian sebenarnya. Pihak Masjid Gombak Utara juga telah memuat naik satu postingan berkenaan perkara ini. Dalam postingan tersebut, perkara ini telah diselesaikan dengan baik, dengan pelaku sebenar telah datang dan meminta maaf atas kesilapannya, itu yang dikatakan termakan bisikan syaitan. Semua pihak yang telah menularkan video mentah tersebut agar menurunkannya agar fitnah terhadap keluarga yang tidak bersalah berlarutan. Suspek tunjuk alat sulit melalui video di berkas polis. Kuala Lumpur. Tindakan seorang lelaki berkelakuan tidak senonoh dengan menunjukkan kemaluannya menerusi panggilan video kepada seorang kenalan wanitanya menerima padah. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Asisten Komisioner Muhammad Lazim Ismail berkata, suspek lelaki tempatan yang bekerja sebagai penciptaan kandungan serta berniaga dalam talian itu diberkas polis pada 17 Mei lalu. Katanya, polis menerima aduan mengenai insiden itu daripada mangsa wanita tempatan dipercayai suri rumah pada pukul 4.50 petang pada hari kejadian. Siasatan mendapati pengadu berusia 24 tahun semasa berada di rumahnya di Taman Melewar itu telah menerima panggilan video daripada suspek. Hasil siasatan awal, polis mendapati pengadu telah berkenalan dengan suspek sejak awal bulan Mei tahun ini melalui aplikasi Instagram. Suspek telah membuat panggilan video kepada pengadu dan telah menunjukkan alat sulitnya dan bercakap lucah dengan pengadu, katanya dalam kenyataan hari ini. Bertindak atas aduan mangsa, Muhammad Lazim berkata, sepasukan polis Wangsa Maju telah membuat tangkapan ke atas suspek lelaki tempatan itu sekitar pukul 2.25 petang pada 29 Mei lalu.
Suspek berusia 27 tahun itu direman untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Bagaimanapun suspek dibebaskan dengan jaminan polis selepas dirakam keterangan membantu siasatan lanjut, ujarnya. Kertas siasatan akan dilengkapkan dan dirujuk kepada timbalan pendakwa raya untuk arahan lanjut.